أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan sambung muzakarah kita pada bab tentang menyatakan tentang syurut taharah daripada dua hadas. Syurut taharah minal hadasain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi syekhina fid daraini amin. Faslun fi syuruti taharati minal hadasain. وشروط طهارة عن الحدث الأصغر والأكبر إسلام والتمييز والماء الطاهر المطهر فلا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فإذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه تغيرا فاحشا بمخالطة شيء طاهر يستغني الماء عنه كالزعفران والأشنان والجص والنورة والكحل لم تجزي الطهارة به ولا يضر تغير بالمكث والتراب والطهلب وما في مقره وممره ولا تغير بمجاور كالعود والدهن المطيب. Baik, jadi pada hari ini kita akan bicarakan atau membincangkan tentang syarat-syarat taharah daripada hadasain, ai hadasul asghar wa hadasul akbar. Jadi di sini musannif menyebutkan beberapa syarat taharah dan kemudian musannif membahaskan tentang jenis-jenis air yang digunakan, yang boleh digunakan untuk taharah, iaitu untuk raful hadas dan juga izalatun najasah, dan air-air yang tidak boleh digunakan untuk taharah, iaitu untuk raful hadas, hadas asghar dan juga hadas akbar, dan juga untuk izalatun najasah. Baik, wa syurutu taharah 'anil hadasi asghar wal akbar. Jadi syarat-syarat taharah, jadi di sini musannif menyebutkan tiga syarat. Syarat yang pertama iaitu al-Islam. Syarat yang pertama taharah. Syarat yang pertama adalah Islam. Qala al-syarih fala tasihhu taharah minal kafir. Taban arafna. Jadi syarat utama adalah syarat Islam. Dan syarat pertama ini adalah syarat untuk kesemua ibadat yang lain. Fala tasihhu taharah minal kafir lianna at-tahara ibadah wal kafir lianna at-tahara ibadah wal kafir ghairu ahli al-ibadah. Kerana taharah ini merupakan ibadat dan orang kafir bukanlah ahli ibadah. Dan kemudian disyaratkan juga di dalam niat itu, antara syarat niat mestilah Islamun nawi. Orang yang berniat itu mestilah Islam. Jadi sekiranya orang kafir yang melakukan taharah, maka tidak mencukupi syarat dalam niat. Di mana niat disyaratkan an-nawi itu Islam. Tapi dikecualikan di sini ada istisna, dikecualikan satu perkara, iaitu ghusli al-kitabiyah. Seorang wanita yang mandi yang mandi ketika dia suci daripada haid. Jadi contoh dia seperti gini. Satu orang pasangan lelaki, suami dan juga isteri, di mana isteri itu kitabiyah, kafirah kitabiyah, dan suami itu muslim. Jadi seperti yang kita tahu, lelaki muslim boleh kahwin dengan perempuan kafir kitabiyah, tetapi perempuan muslim tidak boleh berkahwin dengan lelaki kitabiyah. Jadi dalam contoh ini, seorang lelaki muslim berkahwin dengan seorang perempuan kafirah kitabiyah, Yahudi atau Nasara. Dan kemudian perempuan itu telah datang haid, keluar darah, dan kemudian selesai haid, naqa ataupun tuhur, suci daripada haid, maka di situ perempuannya itu wajib mandi.
Wajib mandi kerana apa? Kerana untuk menghalalkan suaminya datang kepada dia. Okey, watak lah. Dan kemudian ketika isteri kafirah kitabiah ni hendak mandi wajib, maka dia perlu niat. Sedangkan kita baru tahu tadi antara syarat taharah ataupun syarat raful hadas mestilah Islam. Dan ini adalah surah yang dikecualikan daripada syarat tersebut. Di mana kafir walaupun dia kafir dan dia berniat mandi raful hadas, maka dibolehkan walaupun dia kafir. Jadi ini adalah istisna daripada syarat pertama, iaitu Islam di dalam taharah. Baik, kemudian yang kedua, syarat syarat taharah anil hadas asghar wal akbar hadasain. Syarat yang kedua adalah tamyiz. Jadi dalam tamyiz ini ada beberapa ta'rifat atau beberapa maksud tentang tamyiz. Jadi tetapi yang masyhur dalam takrif tamyiz ini adalah seorang kanak-kanak atau seorang budak yang boleh ya'kul wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu. Jadi seorang kanak-kanak ataupun budak dikira sebagai mumayyiz ataupun tidak adalah ketika dia boleh makan sendiri, dia boleh minum sendiri, dan dia boleh beristinja sendiri. Maksud sendiri itu dia boleh melakukan tanpa bantuan daripada orang tuanya atau daripada orang lain. Dan antara takrif lain yang disebutkan di sini adalah sobi itu yafhamul khitab wa yarudul jawab. Okey, antara maksud tamyiz yang disebutkan oleh ulama adalah seorang kanak-kanak itu boleh memahami perbualan dan juga boleh menjawab pertanyaan orang yang bertanya. Ini beberapa takrifat lah. Cuma takrif yang masyhur adalah kanak-kanak itu boleh makan sendiri, minum sendiri, dan juga beristinja sendiri. Jadi syarat yang kedua dalam taharah adalah syarat tamyiz. Syaratnya mestilah nawi itu, orang yang berniat itu mestilah mumayyiz. Dan ini juga ada istisna. Di satu surah yang istisna, seperti surah pertama ada istisna, surah kedua ni juga ataupun syarat kedua ni juga ada istisna, iaitu sabi ghairul mumayyiz yang dibawa walinya ataupun orang tuanya untuk bertawaf. Jadi orang tuanya ataupun walinya boleh mewudukkan sobi itu yang ghair mumayyiz supaya sobi itu dapat pahala tawaf. Jadi dia wudukkan untuk budak itu dan dia niatkan untuk budak itu ataupun sobi itulah, dan sobi itu ghair mumayyiz. Dan kita tahu antara syarat taharah mestilah mumayyiz, dan ini adalah surah istisnaan. Okay, surah yang istisna. Jadi dalam Islam tadi ada surah istisna, iaitu ghuslul kitabiyah kafirah. Yang kedua ini istisna ni adalah sobi ghair mumayyiz ketika masalah tawaf. Seterusnya, syarat yang ketiga dalam syarat taharah adalah ma'u tahir mutahhir. Mestilah ma' itu tahir, bizat tahir, kemudian dia mutahhir, dan dia boleh mutahhirkan. Ya, ini dia boleh mengangkat hadas, boleh digunakan untuk raf'ul hadas asghar atau akbar, dan juga boleh digunakan untuk izalatun najasah, ataupun dipanggil sebagai ma'ul mutlaq. Dipanggil sebagai apa? Ma'ul mutlaq. Wa huwal ma'ul mutlaq alladhi lam yuqayyad bi ayyi qayd lazim. Jadi bila sebut ma'ul tahir mutahhir ai ma'ul mutlaq. Dan apa makna ma'ul mutlaq? Adalah air yang tidak ada lam yuqayyad bi ayyi qayd lazim, yang tidak ada taqid dengan apa-apa qayd, tidak ada apa ikatan. Contohnya kita ambil air, bila kita tanya kepada orang, semua kata itu air. Maksudnya tidak ada qaid. Tidak ada qaid itu adalah air teh ke, air kopi, air asir dan sebagainya. Jadi kalau dia disebut sebagai air, maka itu adalah ma'ul mutlaq. Ya, kita ambil air daripada pipe sebagainya. Kemudian kita tanya, ini apa? Air. Jadi tidak ada qaid di situ. Tidak ada air. Lepas tu sifatnya ataupun qaid selepas itu, air teh ke atau air kopi dan sebagainya. Jadi itu adalah makna ma'ul mutlaq, yang tidak ada qaid lazim. Ataupun dia ada qaid tapi qaid munfak. Qaid munfak. Contohnya air di laut. Kalau air itu di laut, kita akan sebut air laut. Tapi kita keluarkan air itu dalam botol, orang akan panggil air. Tidak ada qaid. Jadi di situ adalah air qaid ada qaid tapi qaid munfak. Itu pun dipanggil ma'ul mutlaq. Jadi syarat yang ketiga ini adalah air yang digunakan untuk raf'ul hadas dan juga untuk izalatun najasah mestilah ma'ul mutlaq, yang air yang tidak ada qaid aslan ataupun ada qaid tapi qaid munfak. Seperti contoh yang saya beritahu, air laut ataupun air sungai. Okey, ada qaid tapi qaid munfak. Dan air mutlaq ini
dia ada 7 jenis. Okey, yang diberitahu di sini ada 7 jenis. Okey, fala yasihhu raf'ul hadas wala izalatun najasi illa bil ma'il mutlaq ay tahir mutahhir, tahur. Dan tidak sah raf'ul hadas, mengangkat hadas, dan juga au izalatun najas wala izalatun najas illa bil ma'il mutlaq, kecuali dengan ma' mutlaq. Okey, apa itu ma' mutlaq? Wa huwa, okey, qala al-musannif wa huwa ma nazala minas sama au nab'a minal ard. Jadi air mutlak itu apa yang turun daripada langit dan apa yang tumbuh daripada bumi. Dan secara ringkasnya, air mutlak ini ada 7 jenis. Yang pertama, matar, air yang turun daripada langit, hujan, matar. Yang kedua, ma'ul bahr, air laut. Yang ketiga, ma'un nahar, air sungai. Kemudian ma'ul bir, air perigi. Kemudian yang kelima, ma'ul ain, air mata air. Kemudian yang keenam, as-salj, salji, air salji. Dan kemudian yang ketujuh, ma'ul barat, air embun. Okey, air embun. Jadi kesemuanya ada 7 jenis air, iaitu air mutlak yang kita boleh gunakan untuk taharah, wuduk dan juga ghusl, mandi wajib ataupun mandi sunat ataupun berwuduk, dan juga untuk kita gunakan untuk izalatun najasah. Okey, membuang najis ataupun istinja. Jadi syarat untuk taharah yang ketiga, mestilah kita gunakan ma'ul mutlak. Tidak boleh guna selain ma'ul mutlak, hatta walaupun ma'ul musta'mal. Okey, tak boleh, tidak sah taharah kita. Dan kemudian musannif mentafriqkan tentang masalah ma'ul mutlak ini. Ada beberapa jenis air yang menyebabkan yang asalnya ma'ul mutlak itu dia dicabut ataupun diangkat status ataupun nama ma'ul mutlak itu kepada ma' yang lain, ataupun kita panggil sawalibul ma'ul mutlak. Okey, perkara-perkara yang menarik nama ma'ul mutlak itu menjadi air yang lain. Okey, fa idza taghayyara, jadi ini adalah sawalib yang pertama ataupun perkara yang menarik air itu, yang menukar nama itu daripada air mutlak kepada air yang tidak mutlak, sekiranya dia bertukar. Jadi ini adalah salah satu sebab ataupun salah satu punca ataupun salah satu perkara yang menyebabkan air itu tidak menjadi air mutlak, sekiranya dia bertukar. Jadi kita ambil air di paip ataupun air di sungai ataupun di laut, yang 7 jenis air tadi. Ma'ul mutlak, okay, air putih, air biasa. Kemudian dia bertukar, kita letak contohnya dalam air dan satu cawan itu kita letak serbuk teh. Dan kita letak serbuk teh masalan banyak, 1 sudu ataupun 2 sudu, sehingga warna air itu berubah yang sangat teruk, sehingga orang yang melihat dia, orang tidak akan panggil air putih ataupun air mutlak, orang akan panggil syai. Okay, selepas dia letak serbuk syai lah, orang akan panggil syai. Jadi di situ ada taghayyur, ada perubahan sifat air itu. Jadi ini adalah sebab pertama terangkatnya ataupun tertariknya ma' mutlak itu. Jadi fa iza taghayyara, kita masuk yang pertama, iaitu ma'u mutaghayyir, air yang telah berubah. Dan air yang berubah ini dia ada beberapa syarat sehingga terangkatlah kesahihan air ini untuk digunakan dalam taharah. Fa idza taghayyara ta'mul ma' aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan. Okey, ni qaid yang pertama ataupun syarat yang pertama. Sekiranya berubah rasa atau warna atau rih, bau pada air itu, taghayyuran fahishan, perubahan yang sangat fahish, yang sangat besar, yang sangat teruk, taghayyuran fahishan. Jadi apa makna fahishan? Makna di sini bihaitsu yaslubu ismal ma. Okay, jadi taghayyur yang besar ini sehingga yaslubu ismal ma, sehingga taghayyur itu merubah nama air itu. Dia tidak panggil ma'u mutlak, dia dipanggil asir, dia dipanggil qahwa, dia dipanggil asir bertukal, asir manjur dan sebagainya. Jadi taghayyur itu yang fahish. Apa makna fahish? Yang yaslubu ismal ma, diangkat air nama daripada air ma'ul mutlak, dipanggil air yang lain, asir dan sebagainya. Kemudian bi mukhalatah, kemudian taghayyur itu bi mukhalatah. Apa makna mukhalatah? Mukhalatah ini bermaksud di sini ada 2 takrif tentang takrif mukhalatah. Yang pertama, sebagai ulama mentakrifkan mukhalatah ni
wa huwa ma la yumkin fasluhu 'anil ma. Contoh serbuk syai itu, tadi air putih tadi, kita bubuh serbuk teh yang banyak sehingga merubah air itu, sehingga kita tak panggil air putih, kita panggil air teh. Dan kemudian perubahan itu bimukhalatah. Maksudnya apa? Air itu sudah dikacau sehingga sudah sebati dengan air, sehingga tidak boleh kita pisahkan la yumkin faslu 'anil ma. Okey, air teh tadi, macam mana kita nak keluarkan air lain, serbuk tehnya lain? Okey, tak boleh. Itu namanya mukhalatah. La yumkin fasluhu 'anil ma. Okay, tidak boleh pisahkan benda itu dengan air. Ini makna mukhalatah. Okey, lawan dia adalah mujawir. Kita mujawarah, okey. Maknanya mujawir. Tapi mujawir ni lawan daripada mukhalatah. Mujawir contohnya air itu dimasukkan kayu ud. Di situ ada di situ dia tak panggil mukhalatah, dia panggil mujawir. Maksudnya apa? Dia yumkin faslu 'anil ma. Kita boleh pisahkan kayu tu daripada air, ataupun kita masukkan batu ke dalam tu, kita boleh pisahkan. Tapi kalau seperti serbuk teh tadi yang saya contohkan, ataupun jus dan sebagainya, itu adalah taghayyur bimukhalit yang la yumkin faslu 'anil ma. Jadi itu adalah takrif pertama tentang mukhalatah. Yang kedua, setengah ulama mentakrifkan mukhalatah itu adalah ma la yatamayyaz fi ra'yil ain. Ma la yatamayyaz fi ra'yil ain. Okey, kita tengok dalam pandangan mata kasar kita tak boleh bezakan mana satu teh, mana satu air. Sebab dia dah mukhalid, dah bercampur. Ini adalah takrif yang kedua dalam takrif mukhalatah. Jadi mukhalid ni ada dua takrif. Yang pertama ma la yatamayyaz fi ra'yil ain, yang kedua ma la yumkin fasluhu 'anil ma. Ini adalah syarat yang ke berapa? Tadi taghayyur fahish, syarat pertama. Kemudian yang kedua adalah bimukhalatah. Syaratnya mestilah taghayyur bimukhalat, laisa bimujawir. Kemudian yang ketiga, bimukhalatatin syai'in tahir. Yang ketiga, mestilah mukhalid ataupun perkara yang masuk atau benda yang masuk dalam air mutlak itu sesuatu yang tahir. Macam tadi serbuk syai, serbuk qahwa, asir dan sebagainya lah. Okay, mestilah syai'in tahir. Sekiranya yang masuk itu adalah najis, maka air itu dipanggil ma'un najis, ma'un mutanajis. Okay? Tapi sekiranya dia maksudnya tahir, maka jadilah ma'ul mutaghayyir dengan syarat-syarat ini. Sekiranya dia taghayyuran fahishan bihaisu yaslubu ismal ma', kemudian dia mukhalatah laisa mujawir, kemudian yang ketiga tahir, yang masuk itu mestilah tahir. Kemudian ada lagi syaratnya. Okey, ada lagi wa yastaritu yastaghnil ma' anhu. Syarat yang keempat ataupun yang terakhir, yastaghnil ma' anhu, mestilah perkara yang masuk itu air tidak berhajat ataupun boleh dicegah, ataupun air tidak berhajat kepada perkara itu. Okay, contohnya dia bagi contoh kat sini. Okey, air dalam kolah. Okey, air dalam kolah. Kemudian di kolah itu biasanya adanya tuhlub. Okey, tuhlub ini dipanggil sebagai lumut ataupun rumput lah, lumut hijau itu di tepi-tepi dinding kolah itu. Jadi perkara itu adalah lam yastaghnil ma'anhu. Okey, tuhlub itu lam yastaghnil ma'anhu, maksudnya air tidak boleh mencegah benda tu daripada ada. Jadi tuhlub tu sentiasa ada, dia keluar dengan sendiri. Jadi itu adalah la yastaghnil ma'anhu, maksudnya yashuqu ihtiraz. Tetapi syarat tidak sah dalam ma'ut taghayyur itu mestilah al-ma' yastaghnil anhu. Al-ma' yastaghni anhu, maksudnya dia boleh ihtiraz. Contohnya yang boleh ihtiraz seperti air tiba-tiba dalam tu ada pokok jatuh, daun jatuh akibat dibuang oleh orang. Jadi benda itu biimkan an yahtariz anhu, dan ma yastaghnil anhu. Tapi tuhlub al-ma la yastaghni anhu, benda itu tidak boleh dielakkan, sentiasa ada dalam air. Jadi ini adalah syarat yang keempat di dalam ma'ut taghayyur, yang mana tidak sah tahara. Jadi kesimpulannya, okey, seperti contoh di sini, kazzafaran, perkara-perkara yang yastaghnil ma anhu, contohnya za'faran.
dalam air tiba-tiba ada za'faran. Jadi air za'faran dalam air itu yastaghnil ma'anhu. Okey, air tidak berhajat kepada za'faran, dan kemudian za'faran ni boleh kita ihtiras, boleh kita keluarkan daripada air tersebut. Wal ashnan ataupun usnan, ini seperti sabun lah, sabun. Kemudian wal jis ini seperti simen. Simen, wan nurah pun sama, wal kuhli. Okey, kuhli ni celak mata. Lam tujzi at-taharatu bihi. فإذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه تغيرا فاحشا بمخالطة شيء طاهر يستغني الماء عنه. Okey, 4 syarat itu. Kazzafaran wal usnan wal jis wal nurah wal kuhlu lam tujzi at-taharatu bihi. Tidak sah taharah itu. Jadi sekiranya air itu berubah dengan syai'in tahir, sesuatu yang tahir, seperti asir, qahwa, syai dan sebagainya, tahir. Kemudian tagayyur bi mukhalid laisa bi mujawir. Kemudian tagayyuran fahishan. Amana fahishan bihaisu yaslubu ismal ma. Kemudian yastaghnil ma anhu. Jadi bila ada 4 syarat ini dan air itu berubah dan mencukupi 4 syarat ini, maka air mutlak itu tadi yang telah berubah tidak sah digunakan untuk taharah, kerana dia sudah tidak dipanggil ma'ul mutlak, dipanggil syai', qahwa, ayu haga yang selain ma'ul mutlak. Ini adalah perkara pertama yang mencabut nama ma' mutlak itu, ma'u taghayyur. Seterusnya wala yadurru. Jadi ingat ada empat syarat ini. Okey, nanti kalau di dalam kitab seterusnya ada tambahan syarat. Di mana tambahan syarat ini mungkin kita boleh masukkan dalam dimni syarat-syarat yang disebutkan ini. Kerana semua syarat yang selepas itu adalah syarat salbiyah ataupun syarat nafi. Seterusnya wala yadurru at-taghayyuru bil mukfi wat turab. Ini perkara-perkara dalam la yadur. Wala yadur taghayyur. Okey, taghayyur tadi bil muksi. Satu air itu kira kita letak dalam satu tong atau satu bekas air dalam waktu tempoh yang lama, jadi air itu akan ada berubah dari segi warnanya ataupun baunya. Tapi perubahan itu bukanlah disebabkan syai'in tahir mukhalid dan sebagainya, tapi disebabkan muks, disebabkan dia disimpan terlalu lama. Jadi perubahan ini la yadur, tidak memudaratkan air mutlak itu. Wala yadur at-taghayyaru bil mukfi wat turab. Okey, tanah. Tapi turab ini mestilah yang yasir, bukanlah sehingga dia berubah menjadi air turab, warnanya terlalu kudurah dan sebagainya. Okey, turab. Wa tuhlub. Okey, yang tadi saya beritahu tuhlub, lumut itu dia yastaghni la yastaghni ma'anhu, yashqul ihtiras anhu di sebahagian tempat. Wa ma fi maqarri wa marhi. Ini semua la yadur. Apa yang tumbuh di makar ataupun mamar dalam saluran air. Contohnya paip, bila kita buka air, kadang-kadang permulaan air yang keluar daripada paip itu karat, disebabkan makar ataupun mamar dia, saluran air itu yang yashqu ihtiras anhu, kerana benda itu terjadi sendiri. Kemudian la yadur juga at-taghayyur bi mujawir. Ini adalah lawan tadi kepada syarat yang disebutkan, 4 syarat yang disebutkan dalam taghayyur itu lawan kepada diddu al-mukhalid ay mujawir. Wala yadur taghayyur bi mujawir. Yang mana mujawir? Ma yumkin fasluhu anhu wa yatamayyaz fi ra'il ain. Okey, wa yatamayyaz fi ra'il ain. Contohnya ud masuk dalam air, kita boleh keluarkan? Tak boleh. Tapi kalau masuk teh yang sudah larut, sebut syai dan sebagainya, tak boleh kita pisahkan. Okay. Wala yadur at-taghayyur bi mujawir, sesuatu yang mujawir, ai yumkin faslu anil ma, kal ud, seperti ud, kayu ud, waduhni, minyak. Okey, waduhni, minyak, kerana kalau minyak kita masuk dalam air akan kita boleh bezakan, kita nampak minyak akan terapung, air akan ada di bawah. Jadi cara nak ambil air, kita akan ambil daripada bawah lah, buka saluran daripada bawah bekas air tersebut. Waduhni al-mutayyab, minyak yang wangi lah, mutayyab, yang berbau wangi. Kemudian disebutkan di sini syarih seperti makna mujawir juga, dibagi contoh lain mujawir, seperti contoh lain mujawir selain yang disebutkan, iaitu ud dan sebagainya. Wa minal mujawir ma yaqa'u minal awraqil ashjar 'alal ma.
apa yang jatuh daripada daun-daun pokok ke atas air. Jadi ini juga hukum seperti mujawir. Fa in turiha wa tafattat bihaitsu kana mukhalitan darra. Jadi hukum mujawir ini juga seperti daun yang jatuh daripada daun pokok lah, jatuh ke atas air dalam kolah lah, contoh tadi kolah, maka itu adalah mujawir, la yadur. Tapi sekiranya daun itu dibuang oleh orang bi fi'lil fa'il, kemudian daun itu tafattat, dia hancur dan kemudian dia larut dalam air sehingga berubah tagayyuran fahishan, maka ketika itu yadur ataupun tidak sah taharah menggunakan air tagayyur itu. Tapi kalau dia jatuh sendiri dan kemudian jatuhnya itu mujawir, tidak tagayyur fahish, dan kita boleh infisal daripada air, maka tidak ada masalah. Seterusnya satu lagi masail yang penting disebutkan oleh syarih di sini. Sekiranya air itu dimasukkan sesuatu yang tahir, tetapi benda tahir itu dia kehilangan beberapa sifat dia. Okay, amma idza waqa'a fil ma' mukhalid munqati'u as-sifat. Contohnya air itu telah masuk dalam air putih, telah dicampurkan dengan air kopi, tapi air kopi itu masalah tidak ada bau, hilang salah satu daripada 3 sifat dia, munqati' ba'dus sifat. Jadi apa kita perlu buat? Ulama kata yuqaddar, mestilah kita takdirkan. Okey, fa in kana alwaqi' fil ma' syai'in tahir. Okey, contoh di sini ma'ul ward munqati' raihah, air ward yang tidak ada bau, ada warna, ada rasa, tapi bau tak ada. Jadi salah satu sifat itu tak ada. Dan kemudian air itu dicampur dengan air mutlak. Jadi apa perlu kita buat? Kita perlu takdirkan. Qaddira bi awsatis sifat. Bau raihah lazan, at-ta'mu ta'mu rumman wal launul asir. Jadi takdirkan dengan 3 sifat itu dengan 3 perkara. Raihah lazan, ta'mu rumman, kemudian laun asir. Okey, bagaimana takdirkan? Okey, contohnya diberitahu sini bimakna an yuqaddar law waqa'a fil ma' nafsul miqdar min kulli wahid mimma dzukira hal yahsulu taghayyur am la. Jadi contoh yang diberi sini air yang tidak ada raihah. Jadi raihah ini kita takdirkan raihah lazan. Jadi kita panggil satu orang yang arif tentang bab air, ahli dia lah yang mahir tentang bab air. Takdirkan, maksudnya apa? Kita takdirkan, kita tanya dia, sekiranya contoh air waktu yang dimasukkan dalam mutlak itu contohnya ada 2 liter. Kita beritahu dia, sekiranya contohnya raihah tadi lah, sekiranya lazan dimasukkan 2 liter ke dalam air ini, adakah akan berubah ataupun tidak? Dia kata akan berubah. Kalau dia kata akan berubah, maka air itu tidak boleh digunakan untuk taharah. Tapi sekiranya dia kata air itu tidak berubah, maka air itu boleh digunakan untuk taharah. Contoh lain, sesuatu yang tahir itu dimasukkan ke dalam air yang kehilangan tapi dia tidak ada warna. Tidak ada warna. Okay, contohlah air apa-apalah, teh ke kopi ke, air ini dicampur dengan air putih. Jadi ada tagayyur fahishan, tapi tagayyur itu perkara yang tahir yang masuk dalam itu dia tidak ada salah satu daripada 3 sifat itu, iaitu laun dia. Kemudian kita akan takdirkan dengan launul asir. Sekiranya okay, tafrid, naftaridlah, kita bayangkan ataupun kita bayangkanlah daripada dan kemudian kita tanya kepada ahli yang arif, sekiranya 1 liter air kopi dimasukkan dalam air mutlak ini, adakah akan berubah ataupun tidak? Sekiranya dia kata berubah, maka air itu tidak boleh digunakan untuk taharah. Sekiranya dia kata tidak berubah, maka air itu boleh digunakan untuk taharah. Jadi itulah makna takdir awsatis sifat, raihal lazan, ta'mur rumman dan juga launul asir. Ini adalah keadaan sekiranya benda yang tahir yang dicampur dalam air itu kehilangan salah satu daripada 3 sifat yang adalah, sama ada kalau dia hilang 1, takdirkan 1. Kalau dia hilang 2, takdirkan 2. Jadi kita takdirkan apa yang ma'dum saja, apa yang hilang sifatnya. Dan seterusnya
musannif memindah kepada sawalib yang kedua, perkara yang menarik ma' mutlak itu daripada ma'ul mutlak. Jadi yang pertama tadi kita dah belajar tentang tagayur. Jadi ada 3 perkara yang mencabut status ataupun nama ma' air itu daripada air mutlak. Yang pertama ma'ut tagayur dengan sebab tagayur, yang kedua dengan sebab isti'mal. Okey, ini pun perkara yang penting. Jadi sini musannif menulis secara ringkas saja. Wala tasih at-taharatu, okey, ini yang terakhir. Wala tasih at-taharatu bima tutuhhira bihi min hadasin au najasin. Jadi tidak sah taharah itu tidak sah taharah dengan apa yang digunakan air itu untuk hadas dan juga untuk najas, untuk membersihkan najis lah. Jadi air yang baki air yang kita gunakan untuk taharah, untuk wuduk dan juga mandi, dan juga air yang kita gunakan untuk izalatun najasah, jadi baki air yang kita gunakan itu dipanggil air musta'mal. Dan air musta'mal tidak boleh digunakan untuk taharah, tidak boleh digunakan untuk wuduk, tidak boleh digunakan untuk mandi wajib, tidak boleh digunakan untuk mandi sunat, tidak boleh digunakan untuk istinja ataupun untuk izalatun najasah. Sekiranya digunakan, tidak sah taharah tersebutlah. Jadi wala tasihhu taharah bima tutuhhira bihi min hadasin au najasin. Inilah dipanggil ma'ul musta'mal, air yang digunakan selepas taharah dan juga selepas hadas. Jadi ma'ul musta'mal ini takrifnya secara ringkas, biikhtisar asyadid, air yang digunakan untuk fardu taharah ataupun air yang digunakan untuk fardu taharah, ataupun setengah ulama menulis apa yang digunakan fi ma la budda minhu. Jadi apa yang digunakan dalam taharah yang wajib, apa yang digunakan untuk taharah yang wajib. Jadi contohnya seperti wuduk, taharah yang wajib adalah ataupun basuhan yang wajib adalah basuhan yang pertama. Jadi basuhan air yang keluar daripada basuhan pertama, ma' itu dipanggil ma' musta'mal. Sekiranya dikumpulkan dan kemudian digunakan lagi untuk wuduk lagi, untuk basuhan anggota lain, maka tidak sah. Tetapi basuhan kedua dan basuhan ketiga dalam wuduk ataupun dalam mandi, air itu tidak dipanggil air musta'mal. Kerana air musta'mal adalah air yang digunakan untuk ma la budda minhu min fardhi taharah, perkara yang wajib saja. Hatta wuduk mujaddid, orang yang tajdid wuduk, keseluruhan air wuduk yang digunakan dalam tajdidul wuduk, tajdidul ni sunat, dalam tajdidul wuduk, sekiranya airnya dikumpulkan semula dan kemudian digunakan untuk mandi ataupun wuduk yang wajib, maka sah. Kerana air daripada orang yang menggunakan, orang yang berwuduk dengan wuduk yang mujaddid, wuduk yang tajdidul wuduk ini, airnya adalah ghairul musta'mal, bukanlah air musta'mal, tetap ma'ul mutlaq, kerana wuduk dia adalah wuduk sunat. Kerana air musta'mal ini adalah air yang digunakan untuk perkara yang wajib, perkara yang ma la budda minhu min fardhi taharah. Dan kemudian ada beberapa syarat air itu menjadi air musta'mal. 3 syarat biittifaq dan 1 syarat ni ada khilaf, di mana sahibul matan menyebutkan di perkara selepas itu di dalam tambih. Jadi syarat yang pertama, okay, saya sebut secara ringkas kerana di sini ibarah musannif hanyalah ringkas. Syarat yang pertama secara ringkasnya adalah mastu'mila fi fardhi taharah. Seperti yang saya sebutkan, apa yang digunakan dalam fardhi taharah, apa yang digunakan dalam perkara yang wajib dalam taharah, iaitu basuhan yang pertama. Hatta basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga tidak dipanggil ma'um musta'mal, dipanggil ma'um mutlaq, boleh digunakan untuk basuhan wajib seterusnya. Kemudian wuduk mujaddid pun sama, wuduk orang yang tajdid pun sama. Jadi ini adalah syarat yang pertama dalam ma'um musta'mal. Mestilah air itu menjadi musta'mal. Syarat pertama, mestilah air itu digunakan dalam fardhi taharah, dalam perkara yang wajib ma la budda minhu. Yang kedua, air itu mestilah air yang sedikit, qalil, duna qullatain. Okey, air yang sedikit, qalil lah. Kemudian yang ketiga, an yanfasil anil adwi. Al-ma' itu yanfasil anil adwi, kerana air yang berada dalam di atas anggota badan kita ketika berwuduk, selagi air itu mutaraddid alal udwi, air itu tidak dipanggil musta'mal, tidak dipanggil musta'mal. Hatta orang yang mandi wajib dalam air yang sedikit,
sekiranya dia mandi dengan ingrimas, dengan menyelam ataupun meletakkan seluruh badan di dalam air, selagi dia berada dalam keadaan ingrimas, maka air itu tidak dipanggil mustakmal, sehingga dia keluar infisal badan dia daripada mak, barulah air itu dipanggil mustakmal. Jadi orang yang ingrimas di dalam air, kemudian datang orang lain berwuduk dengan air itu, maka air itu bolehlah dipanggil mak mutlak lagi, kerana syarat istikmal mestilah yanfasil al-ma' anil adu atau anil badan. Tapi sekiranya orang itu bangun daripada ingrimas, maka air yang infisal itu barulah dipanggil air mustakmal. Jadi itulah syarat ketiga, al-ma' yanfasil anil adwi. Kemudian syarat keempat ini adalah syarat yang ada khilaf, iaitu tentang niat ikhtiraf. Okey, kita akan sebutkan dalam tambih lepas ni. Jadi saya ulang sekali lagi secara ringkas. Ma' mustakmal, al-ma' itu ma'ul mutlaq akan jadi mustakmal dengan 3 syarat. Yang pertama, air itu digunakan dalam fardu taharah, dalam perkara yang wajib ma la budda minhu, seperti dalam basuhan pertama, dalam wuduk dan juga dalam ghusl. Kemudian syarat yang kedua, mestilah ma' itu ma'u qalil, kurang daripada 2 kolah. Dan kemudian syarat yang ketiga, mestilah al-ma' yanfasil anil adwi, air itu berpisah daripada badan. Kemudian syarat yang keempat yang khilaf adalah ikhtiraf. Okey, niat ikhtiraf. Tambih. Okey, akhir tambih, law adkhala mutawaddi'u yadahu ba'da ghasli wajhihi jami'ihi marratan awil junubi ba'da niyyati fi ma'in dunal qullatain faghtarafa wa nawal ikhtiraf lam yadur wa in lam yanwi al-ikhtiraf sara al-baqi mustakmalan. Jadi dalam tambih ini, dalam perkara ikhtiraf ini berlaku perbezaan ulama. Apa itu ikhtiraf secara asasnya? Ikhtiraf itu ialah di mana dia memasukkan tangan ke dalam air yang sedikit dengan niat bukan membasuh tangan dalam bekas, tetapi menggunakan tangan itu sebagai alat untuk membawa air ke badan ataupun untuk membasuh anggota dia. Jadi seolah tangan ini digunakan seperti gayung. Okey, gayung seperti dalun lah, digunakan sebagai alat lah awal ni untuk membasuh anggota badan. Bukanlah dia berniat nak membasuh tangan di dalam air itu. Kerana kita tahu, sekiranya dia tidak niat ikhtiraf, dia masukkan tangan dalam air yang sedikit itu, mujarrad dia keluarkan tangan, maka air di dalam itu menjadi mustakmal, maka tidak boleh digunakan untuk basuhan seterusnya, basuhan rambut dan basuhan kaki. Tapi sekiranya dia niat ikhtiraf, dia masukkan tangan dalam bekas air itu kerana untuk membasuh tangannya di luar, ambil air untuk membasuh tangan di luar. Jadi di situ ada niat ikhtiraf, dia gunakan tangannya sebagai alat, bukan untuk membasuh tangannya di dalam bekas air. Maka air yang infisal selepas itu, air itu masih lagi dipanggil ma'ul mutlaq, tidak dipanggil mustakmal. Dan niat ikhtiraf ini, sebahagian ulama merasakan ini terlalu masyaqqah untuk orang awam. Okay, kena niat ikhtiraf dan sebagainya. Lagi sekiranya mak tu qalil. Dan kemudian memang kebanyakan orang ghalibnya bukanlah berniat nak membasuh tangan di dalam bekas air yang kecil, tapi nak mengangkat air itu untuk membasuh di luar. Dan sebab itulah beberapa ulama, contohnya di sini disebutkan Imam Ghazali, Imam Muzajjad, memilih supaya tidak disyaratkan niatul ikhtiraf sehingga menjadikan ma itu mustakmal. Sehingga berkata waqala Abu Makhramah, fala yushaddid al-alim 'ala al-'ami bal yuftihi bi'adami wujubiha. Okay, Imam Abu Makhramah mengatakan la yushaddid al-alim 'ala al-'ami bal yuftihi bi'adami wujubiha. Jadi kita beritahu supaya tak isyaratkan niat ikhtiraf. Jadi ketika dia masukkan tangan dalam air, hatta walaupun dia tak niat, maka air itu tidak jadi mustakmal. Kerana ghalibnya memang orang masukkan tangan dalam bekas itu kerana untuk mengangkat air. Jadi di sini diberitahu, sekiranya mutawaddi, orang yang berwuduk itu memasukkan tangan dia selepas basuhan muka, jami'ihi marrah, ataupun orang yang junub selepas niat fil ma' duna qullatain faghtarafa, niat ikhtiraf, faghtarafa dan masukkan air untuk mengangkat air lah keluar, wa nawa ikhtiraf, kemudian dia niat ikhtiraf,
lam yadur. Okey, tidak memudaratkan air tersebut. Dan tabaan syarat ini ada khilaf dan sebagian ulama mensyaratkan supaya tidak ada syarat iktiraf. Jadi syarat musta'mal itu 3 ataupun 4. Jadi selepas basuhan muka dalam wuduk lah. Okey, selepas basuhan muka, contoh basuhan muka, ada basuh muka lah, basuh muka, dia ambil air diangkat air, dia masukkan tangan dalam air dia. Tidak jadi musta'mal sebabnya dia bukan basuh tangan, dia nak ambil air untuk basuh muka. Lepas dah basuh muka sekali, sekiranya dia nak iktisar al-wahid, basuhan yang musta'ab, ataupun selepas basuhan ketiga, kemudian lepas basuhan muka masuklah masa untuk basuh tangan. Jadi ketika dia masukkan tangan untuk ambil air sekali lagi untuk basuh tangan, sekiranya dia tidak niat iktiraf, okey, bagi ulama yang mengatakan disyaratkan niat iktiraf, ketika dia masukkan tangan untuk mengambil air, maka di situ sekiranya dia selepas itu sekiranya dia keluarkan tangannya, maka berlaku infisal, maka baki air dalam tu akan jadi musta'mal, maka tidak boleh digunakan untuk basuh rambut dan juga kaki. Tapi kalau kita nak ambil pendapat Imam Ghazali, Imam Abu Makramah dan ulama yang memfatwakan tidak disyaratkan niat iktiraf, maka kita masukkan tangan selepas basuhan muka itu untuk membasuh tangan di luar, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kerana iktiraf ini ada khilaf antara ulama. Wa illam yanwi al-iktiraf sara al-baqi musta'malan. Sekiranya dia tidak niatkan iktiraf, dia tidak niatkan ketika tangannya masuk ke dalam air untuk mengangkat air, untuk mengeluarkan air, maka menjadilah baki air dalam itu musta'mal. Apabila musta'mal, tidak boleh digunakan untuk basuhan seterusnya, basuhan rambut dan juga basuhan kaki yang wajib. Okey, wallahu a'lam wa ahkam. Kemudian di sini syarih menyebutkan beberapa syarat lain dalam syarat taharah yang tak disebutkan oleh musannif. Kerana musannif menyebutkan 3 sahaja syarat taharah, iaitu Islam, tamyiz dan juga ma'ul tahir mutahhir atau ma'ul mutlaq. Tapi kalau di sahabat-sahabat tengok di Safinah ada disebutkan lebih daripada 3, ada 6 ataupun 10. Di sini syarih menyebutkan beberapa syarat, saya sebutkan secara ringkas. Seterusnya syarat yang keempat, an-naqa' anil haid wan nifas. Jadi syarat taharah mestilah dia suci daripada haid dan juga nifas. Kemudian syarat seterusnya an-naqa' al-a'dha' amma yamna'u usul ma' ila basyarah. Mestilah air itu boleh sampai ke dalam basyarah. Maksudnya tidak ada jerim yang menghalang air daripada sampai ke kulit anggota taharah, sama ada wuduk ataupun mandi. Dan kemudian beberapa syarat lain yang disebutkan di sini. Jadi insya-Allah sampai sini saja perkongsian kita dan juga perbincangan kita pada hari ini, pada malam ini atau pada petang ini. Dan insya-Allah pada minggu hadapan atau minggu seterusnya kita akan masuk sawalib yang terakhir. Jadi ada 3 perkara yang sawalib yang mengangkat ataupun yang mengubah ma'ul mutlaq itu. Yang pertama tadi ma'ul taghayyur, kita belajar ada beberapa syarat, 4 syarat. Kemudian yang kedua ma'ul musta'mal, ada berapa syarat tadi? Ma'ul musta'mal ada 3 syarat ataupun 4 syarat. Yang mana syarat terakhir itu khilaf. Dan kemudian yang terakhir ini ma'ul mutanajjis. Okay, kita akan bincangkan pada minggu hadapan. Wa jazakumullahu ta'ala khair ala husni istima'ikum wa astaudiukumullah. Jazakumullahu ta'ala khair wa rabbana yaftah alaikum wa alaina jami'an insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.